أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Mana? Ya salah. Ini mukjizat zaman sekarang. Semoga Tuan Pengurusi panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Amin. Yang dihormati YB, asatizah, dhif-dhif terhormat dari hujung sampai sini, yang sudi bersama dalam majlis ini dan bersangka baik dengan saya. Semoga Allah limpahkan kepada semua tampuk kepimpinan ini kecerdasan minda, hati yang lapang, nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan Bintulu dipandu ke arah yang diredai Allah. Amin. Seterusnya yang saya muliakan, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini. Ada salah silap kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya hormati dan saya sanjungi, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa kita. Amin. Semoga Allah taala sudi mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Dan yang ketiga, kita mohon supaya Allah sudi menerima semua amalan kita, terutamanya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Semua sehat? Alhamdulillah, syukur. Baik, malam ini saya bercampur perasaan. Sayu ada, seronok ada, gembira teramat ada, semua saya ada malam ni. Sebab salah satunya ialah kita berkumpul malam ni, kita macam ni, kita tahu hari Malaysia 16 hari bulan 9, tapi kita tak jangka tarikh 16 hari bulan 9 tu jatuhnya esok hari Jumaat, malam ni Khamis malam Jumaat. Malam ini termasuk daripada salah satu malam yang doa makbul. Nanti saya bagi tahu kenapa. Jadi malam ni saya seronok sebab ya Allah, ramainya, barangkali ramai wali-wali Allah dalam ni. Hari ni sepanjang ucapan ni kita nak banyak berdoa. Mana tahu berkat wali-wali Allah yang ramai malam ni, makbul doa kita. Allah jaga Malaysia, Allah jaga Bintulu supaya selamat, insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya seronok malam ni sebab dapat berjumpa dengan insan-insan yang bertanggungjawab dalam menjaga Bintulu. Dari dulu, masa awal-awal saya main Bintulu dulu, biasa saja nak cari pelajar tahfiz pun susah. Sekarang subhanallah, tengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tumpang gembira dengan orang individu-individu yang membangunkan Bintulu, terutamanya dalam bidang agama, dan menjadikannya Masya Allah masyhur dengan qasidah pujian pada Nabi SAW. Yang ketiga, tidaklah menggembirakan hati seorang guru melainkan bila tengok anak murid dia jadi imam maghrib. Itu dan tidaklah menjadikan orang kata apa, bertambah seronok saya sebab masa mula-mula saya balik Malaysia tahun 2008, 2009, 2010 saya mula sampai di Selangor. Siapa pun tak kenal saya masa tu, orang tak, Ustaz Don ni orang tak kenal, tak tahu. Tapi ada individu-individu yang percaya dengan saya, panggil saya bagi kuliah. Ada bersama kita pada malam ini Tuan Haji, ayahanda saya hormat dan saya muliakan. Subhanallah. Terima kasih ya Tuan Haji hadir hari ini. Orang Sarawak juga percaya kat saya, beri kepercayaan saya, panggil saya bagi kuliah. Mula-mula sekali, antara yang terawal di negeri Selangor. Itu subhanallah. Terima kasih Tuan Haji. Mudah-mudahan barakahnya sampai ke hari ini insya-Allah. Saya tak nampak pun anti, saya tak tahu tak mana anti ada dekat sini, saya tak tahu. Subhanallah, itu antara orang yang percaya kat saya. Terima kasih. Jadi malam ni malam Khamis, malam Jumaat. Tajuk tuan pengurusi tak cakap tajuk hari ni tak ada ke, atau cancel ke, atau tukar tajuk lain? Tajuk yang diberikan dekat saya awal-awal malam ni, tajuknya berhati-hati dengan media sosial. Itu tajuknya pada malam ni asalnya. Tapi bila dah sangkut dengan Hari Malaysia, saya mohon izin, ada 3 benda saya nak cakap pada malam ni. Yang pertama, saya nak cakap tentang Khamis malam Jumaat. Sebab kita semua hidup dan bernafas pada malam ni. Penting sangat malam ni. Penting sangat malam ni. Yang kedua, saya nak cakap tentang mana kedudukan kita ketika kita sambut, tuan pengurusi kata, bersempena dengan Hari Malaysia. Ni semua ni himpunnya Hari Malaysia ni sempena ni. Apa kedudukan kita? Adakah dia semata-mata sekadar ni sambut Hari Malaysia, tak apalah, Malaysia bukan ada dalam Quran pun, atau dia sebahagian daripada iman? Saya nak cerita yang tu juga. Dan yang ketiga, saya akan selit sikit berkaitan dengan tajuk asal, menghormati pihak masjid dan juga pihak penganjur juga yang bawa saya atau pelabuhan, iaitu berhati-hati dengan media sosial. Nanti ujung saya cerita yang tu sikit insya-Allah. Jadi yang pertama, malam ni Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat menjadi satu budaya kepada Malaysia khususnya, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Kemboja. Khamis malam Jumaat kita akan ada perhimpunan bacaan surah Yasin. Kemudian tak saja baca Yasin, kita mula dengan Al-Fatihah. Sebab tadi dah buat tadi kan, sebelum maghrib tadi kan. Tapi saya nak cerita dia punya kronologi dia. Kita baca surah Al-Fatihah, kita baca surah Yasin. Tak cukup tu, kita baca tahlil pula, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 50, 100 pada malam ni. Kemudian sebelum tu kita sembahyang berjemaah maghrib secara berjemaah. Saat lagi kita sembahyang Isyak berjemaah. Apa istimewanya Khamis malam Jumaat ni? Saya nak bagi tahu. Kami tanya guru kami yang mengajar kami tafsir Al-Quran, almarhum, baru sahaja, taklah baru, tahun lepas meninggal dunia semasa PKP. Guru kami yang mulia, Fadilatul Ustaz Maulana Syekh Abdullah Bukhari, salah seorang pentasih Quran di negara kita. Beliau guru kami, mengajar kami tafsir masa kami belajar di tahfiz dulu. Kata guru kami, anak-anak Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim
Ada anak nama Nabi Ishaq dan ada anak nama Nabi Ismail. Nabi Ismail nanti lahir keturunan orang Arab bawah tu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Daripada Adnan tadi, sebab tu kita baca tadi sallallahu alaikallahu ya Adnani, sebab tadi Tok Wan Nabi yang paling tinggi yang kita hafal Adnan. Daripada Sayyidina Adnan sampai kepada Nabi Ismail ada lebih kurang 5-6 orang lagi. Yang tu daripada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ishaq. Bawah Nabi Ishaq adalah Nabi Ya'qub. Bawah Nabi Ya'qub ada Nabi Yusuf dan adik-beradiknya ada 12 orang semuanya, termasuk Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf Allah cerita macam mana anak-anak Nabi Ya'qub perangai mereka. Maaf, dengar elok-elok saya cerita. Saya demi Allah, saya bukan nak menghina siapa-siapa, tak ada. Saya nak cerita balik saja cerita dalam Quran. Jadi jangan salah faham. Anak Nabi Ya'qub 10-11 orang yang lain, mereka rasa tak seronok dengan Nabi Yusuf. Sebab Nabi Ya'qub sayang Nabi Yusuf sangat-sangat. Yalah, mana kan tidak. Sebab Nabi Yusuf mimpi. Pada satu malam dia kata, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ada 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepada saya. Ayah dia kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan cerita dekat siapa-siapa mimpi kamu ni, bahaya. Sebab ini adalah tanda kamu akan jadi rasul. Jadi saya ada 12 orang anak, seorang jadi rasul, 11 lagi tak jadi rasul. Mestilah cenderung sikit hati sayang yang ni, ya Allah, Allah pilih dia jadi rasul. Rasul bukan orang pilih, ni bukan pilihan raya. Rasul ni Allah aja boleh pilih. Jadi maknanya anak ni, anak soleh ni Allah pilih dia. Masa tu dia kecil ni. Tapi syaitan punya kerja, dia bagi terbocor juga rahsia, abang-abang semua tahu. Jadi abang-abang marah. Kenapa ayah masih sayang Yusuf seorang saja, kami ni ada? Jadi apa mereka buat? Mereka pukul Nabi Yusuf. Mereka pukul Nabi Yusuf. Jadi saya nak cerita, bergaduh adik-beradik ni kan kita semua kan melalui peristiwa tu. Sebab tu cerita ni semua orang kena dengar, dan sebab tu kena dengar kenapa malam ni penting. Anak-anak Nabi Yusuf tu kasang-kasang, mereka pukul Nabi Yusuf. Sebab itu abang dia dalam Quran kalau perasan, masa sampai depan perigi, abang dia kata, kan kita dah janji nak letak dia dalam perigi. Kenapa abang dia cakap macam tu? Sebab masa dia bawa Nabi Yusuf, dia minta izin dekat ayah dia. Wahai ayah, izinkan kami bawa Nabi Yusuf, izinkan kami bawa Yusuf pergi berjalan-jalan. Ayah dia kata, jangan, saya takut nanti Yusuf kena makan dengan serigala. Adik-beradik dia kata, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Tak apa, kami jaga Yusuf, jangan takut. Bagi sebelum serigala makan ya, kami makan serigala dulu. Sebelum kami makan serigala dulu. Jadi ayah dia pun tak apalah, bawalah, jaga Yusuf elok-elok. Tapi sebenarnya mereka niat jahat. Mereka bawa dekat situ, mereka tipu ayah mereka. Anak-anak tipu ayah dia. Soalan, ada tak anak-anak yang menipu ibu bapa? Ada. Kita semua terlibat. Saya sama. Masa kita belajar dulu, bila kena marah dengan cikgu balik, bagi tahu kat ayah kita, tak boleh, takut. Lagi bagi tahu yang betul, lagi dia bagi dah. Ayah saya macam tu. Nasib baik dulu tak ada handphone. Kalau tidak, hari-hari dia lapor kat cikgu apa yang saya buat.
Ayah saya, cikgu lapor ke ayah saya. Ni bila balik dia kata apa? Macam mana sekolah tadi? Okey. Tapi dah kena rotan dekat sekolah. Okey apa? Cakap bohong ada. So dalam ni kita semua terlibat. So malam ni penting. Sebab tu kena tahu. Ini cerita guru kami. Jadi anak Nabi Yusuf tadi, anak Nabi Yaqub tadi, dia dah cakap bohong dah adik-adik yang lain tadi. Jadi bila mereka bawa dia jauh sikit, dah tak nampak dah dengan ayah dia, dah tak boleh nampak dah. Apa mereka buat? Mereka pukul Nabi Yusuf. Pukul Nabi Yusuf, pukul. Saya pun tak tahulah macam mana. Kalau orang Bintulu mungkin lutut lah. Tak tahulah macam mana pukul. Saya pun tak tahu. Tapi yang pukul itu sampai Nabi Yusuf tu lembik. Tu yang abang dia kata, "Hey, kita bukan nak bunuh Yusuf. Kita janji nak tahu dia masuk perigi." Tu dialog tu. Jadi bila sampai situ, mereka geram dengan dia. Kalau tak nak pukul lagi. Abang dia yang sulung tu tahan. Jangan, cukup. Ambil Nabi Yusuf, tahu dia masuk dalam perigi. Jatuh dia dalam perigi bawah, sejuk dia duduk dalam tu seorang. Apa anak-anak Nabi Yaqub yang lain buat? Mereka teruskan azan. Saya dua-dua biasa. Guru kami dua-dua buat macam tu. Ada guru yang tunggu azan dan ni ada guru yang teruskan ceramah. Dua-dua ada. Tak apa. Kita tanya menganjur dan kita tanya lebih. Macam mana? Teruskan. Boleh, insya-Allah. Tak apa, semua penduduk dah ada kat sini. Sebab azan ni penting untuk nak bagi tahu masuk waktu. Sebab jarang orang tengok jam pukul berapa. Selalu orang dengar azan, masuk Isyak. Tapi dah semua penduduk di sini, okeylah. Kalau semua yang tak mai kena azan. Sebab kalau tidak nanti orang ingat malam ni tak ada Isyak. Tak ada azan? Dia kata malam ni tak ada azan pula. Isyak tak ada ni. Tapi semua dah ada sini, Wabi, jangan takut. Semua dah ada sini. Okey, semua tahu. Sekali kita nak sembahyang Isyak sama-sama. Jadi dia tahu dia masuk dalam tu. Apa anak-anak dia buat? Anak-anak Nabi Yaqub, depa ambil baju adik depa buka baju Nabi Yusuf tadi. Sebelum depa tok, depa buka baju Nabi Yusuf, depa tok masuk dalam tu. Depa tangkap serigala, depa renjiskan darah dekat baju, bawa balik. Buat apa? Menangis. Aisya'an yabkun. Ayah, serigala makan Yusuf. Menangis dia. Tipu kali kedua dengan ayah dia. Sebab itu ulama kata, anak-anak ni dia akan cenderung untuk cakap bohong terlebih dahulu sebelum dia cakap benar. Ni cerita ni penting. Bukan takat tu saja. Habis sahaja fasa tu, tiba-tiba satu hari ada orang tahu timba dalam perigi, angkat-angkat. Nabi Yusuf nampak timba, dia pegang timba. Naik Nabi Yusuf. Terkejut rombongan daripada Mesir. Cerita ni dekat Palestin, tapi rombongan daripada Mesir. Angkat tu orang terkejut apa? Abang-abang dia dari jauh nampak. Berlari mereka 10 orang ke perigi tadi. Apa dia buat? Dia berkata, "Terima kasihlah encik, tolong angkat. Ini pembantu rumah kami." La ilaha illallah. Tu adik dia. Dia kata pembantu rumah kami. Lari dari rumah. Sekarang kami nak jual dia. Dia jual adik dia. La ilaha illallah. Dalam surah Yusuf, mereka jual adik mereka berapa? Bithamanin bakhsin. Berapa dik sahaja? Berapa sen? Berapa sen jual adik dia? Jadi orang Mesir beli adik dia, bawa pergi Mesir. Bayangkan daripada Palestin pergi Mesir, jauh daripada ayah, tak jumpa ayah. Nangis dia, la ilaha illallah. Nabi Yaqub pun menangis sampai buta mata dia. Sebab apa? Sebab anak dia kan Nabi, tapi tak ada malaikat mai bagi tahu kata Nabi Yusuf mati. Sebab Nabi dia akan tahu Nabi lain tu hidup atau mati. Malaikat akan bagi tahu. Tapi ni malaikat tak bagi tahu kata anak dia mati ke tak. Jadi dia tahu anak dia hidup, tapi dia tak tahu anak dia kat mana. Dia susah hati dia, menangis sampai buta mata. 3. Tipu, pukul, menipu, jual adik. Ni saya rasa orang Bintulu baik lagi. Ada kat sini siapa yang jual adik dia? Mana ada? Tak ada. Tapi anak-anak Nabi Yaqub ni anak Nabi. Kemudian tak cukup macam tu, mereka bawa pula Bunyamin pergi. Masa dia nak ambil harta, kemudian ditinggalkan Bunyamin dekat situ. Balik ayah dia marah mereka cakap adik dia mencuri pandang
Akhirnya suatu hari mereka berdepan dengan Nabi Yusuf. Masa tu Nabi Yusuf dah jadi raja lah. Nabi Yusuf kata ke adik-adik dia masa dia nak minta bantuan, kan rombongan daripada Palestin mai, tolong bantu kami ni kemarau. Nabi Yusuf bagi bantuan. Dia kata, kamu lupa ke apa yang kamu buat dengan Yusuf? Terkejut. Buat dengan Yusuf? Kamu siapa? Cuba cerita tu di Palestin. Macam mana Raja Mesir tahu? A'innaka la anta Yusuf? Kamu Yusuf kah? Sebab kamu tahu cerita tu? Kata Nabi Yusuf, qala ana Yusuf wa haza akhi. Ya, saya Yusuf. Ini adik saya Bunyamin yang saya jaga dia. Baru adik-beradik dia kata, Yusuf, kami minta maaf dulu kami pukul. Sebab Nabi Yusuf kan jadi handsome. Masa kecil-kecil tak handsome lah. Dah besar dia jadi handsome lawa. Abang dia pun tak kenal dia. Kemudian Nabi Yusuf kata, panggil ayah datang sini. Nabi Yaqub pun dibawa ke Mesir. Bila jumpa Nabi Yusuf, mereka berpelukan. Nabi Yusuf duduk di singgah sana. Dia suruh ayah dia duduk di atas satu lagi singgah sana. Abang-abang dia semua ada di bawah, 11 orang termasuk Bunyamin. Tunduk sujud kepada dia, ayah dia semua, sebab dia Raja Mesir ketika itu. Dia kata apa ke ayah dia? Ayat keempat pasal mimpi tadi, ayat ke-100 terjemahannya. Wahai ayah, inilah mimpi saya. Apa kata ayah dia sebelum tu? Abang-abang dia 11 orang ni tadi balik rumah bila jumpa Yusuf, kata, ayah, ampunkan dosa kami. Apa kata ayah dia dalam Quran? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya pasti akan doa kepada Allah untuk ampunkan dosa kamu, wahai anak-anak saya. Apa berlaku pada doa Nabi Yaqub? Bukan sahaja Allah ampunkan dosa anak-anaknya, Allah angkat martabat mereka semua 12 orang anak Nabi Yaqub jadi Nabi. Maka kata guru kami almarhum Maulana Syekh Abdullah Bukhari, bila dia sebut saufa astaghfiru lakum rabbi, saya pasti akan doa kepada kamu, dia ada masanya yang maklum. Bila? Jawapannya kata guru kami, dia adalah pada Khamis malam Jumaat. Malam ni, Khamis malam Jumaat adalah waktu yang digunakan oleh Nabi Yaqub mendoakan keampunan anak dia dan mengubah kedudukan anaknya jadi orang-orang yang soleh. Bukan soleh, penghulu kepada segala orang soleh, iaitu jadi Nabi. Sebab tu malam ni saya seronok dapat kumpul supaya doa kita Allah makbul lebih daripada apa yang kita minta. Ni. Sebab itu di negara kita, nak bagi semua orang dapat doa makbul, kita baca Yasin. Ni saja saya nak tanya, kenapa baca Yasin? Kenapa tak baca surah lain? Jantung Quran satu betul. Lagi? Sebab ramai orang tak perasan. Saya nak bagi tahu, hadis yang sama dengan jantung Quran, orang baca sekerat takat jantung Quran, orang jarang baca bawah dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi, dengar elok-elok, tengok saya, siapa yang baca surah Yasin daripada awal habis 83 ayat, dia bersamaan dengan mengkhatamkan Quran 10 kali. Oh. Sebab itu Bintulu setiap Khamis malam Jumaat baca Yasin. Dia memastikan rakyatnya setiap minggu khatam Quran 10 kali. Atau hadis Nabi, au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tadi tu, siapa yang baca tadi tu, dia dah khatam Quran 10 kali. Bayangkan hati Quran, khatam Quran 10 kali, Khamis malam Jumaat, berhimpun ramai-ramai orang soleh pula yang ada, para asatiza ada, berdoa pula tadi, ya Allah berkatilah negara kami dan juga Bintulu. Subhanallah. Apa alasan Allah nak menolak lagi doa-doa seperti itu? Semoga Allah memperkenankan doa kita. Amin. Semoga anak-anak yang ada dalam sini semua menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Semoga anak-anak yang ada pada malam ini, semoga anak-anak yang ada pada malam ini menjadi hafizul Quran semuanya. Amin. Semoga anak-anak yang ada pada malam ini berkat cerita keluarga Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, keluarga kita semua menjadi keluarga yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini itu penting Khamis malam Jumaat. Dia adalah malam hari raya untuk kita. Itu satu. Habis cerita Khamis malam Jumaat. So, masuk cerita tentang mencintai. Sebab tadi kan doa Bintulu kena sayang.
Tadi saya tengok yang berdoa tadi, kita semua tak sama standard macam Nabi. Nabi luar biasa. Ketika mana Nabi mimpi wahyu yang pertama, itu ru'yah salihah, Nabi pun bawa diri pergi ke Jabal Nur. Nabi duduk dalam gua Hira, sedang duduk YB dan juga semua, tengah duduk dalam tu, tiba-tiba satu malam mai malaikat Jibril. Malaikat Jibril peluk Nabi. Malaikat Jibril kata, "Iqra, baca." Nabi kata, "Ma ana biqari'in, saya tak tahu baca." Jibril lepas, Jibril peluk lagi, "Iqra, baca." "Ma ana biqari'in, saya tak tahu baca." Lepas, Jibril peluk lagi, "Baca." "Ma ana biqari'in, saya tak tahu baca." Maka kata Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil 'allamal insana ma lam." Nampak YB? Itu penduduk Bintulu tu. Sebut dia, sambung dia. Subhanallah. Luar biasa. Lepas Jibril baca yang tu, Nabi lari, Nabi balik rumah, minta dekat Siti Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimutkan saya, selimutkan saya." Siti Khadijah selimut Nabi. Dia cakap baik-baik dengan Nabi. Dia kata, "Jangan takut, tak akan berlaku kecelakaan sebab kamu ni suami saya orang baik. Jom saya bawa jumpa dengan Waraqah bin Naufal." Bila bawa jumpa dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah kata apa? "Suami kamu ini akan jadi seorang rasul. Yang datang jumpa dia itu adalah Namus." Dalam kitab Taurat nama Sayyidina Jibril Namus. Yang datang jumpa dia itu Namus. Dia datang kepada Nabi Musa sebelum ni. Maka suami kamu akan jadi rasul. Yang pertama saya nak beritahu, kata Waraqah, suami kamu pasti akan ditentang oleh penduduk Mekah. Nabi dengar, Nabi diam. Nabi dengar. Waraqah bin Naufal kata, "Kamu pasti akan ditentang oleh penduduk Mekah." Nabi terima. "Baik, tak ada masalah. Saya ditentang pun okey, no problem." Tapi Nabi tak jawab apa, Nabi diam. Kemudian dia kata, perkataan kamu tak akan dipercaya oleh penduduk Mekah." Nabi diam. Yang ketiga, dengar elok. Kata Waraqah, "Kamu akan dihalau keluar dari Mekah." Nabi bersuara. Tadi okey, orang nak lawan Nabi, Nabi okey. Orang nak kata Nabi penipu, Nabi okey. Tapi bila mana dikatakan kepada Nabi dihalau keluar daripada Mekah, Nabi terus tanya, "Saya akan dihalau keluar dari Mekah?" Kata Waraqah, "Ya, penduduk akan halau." Terus Nabi berubah muka. Nabi jadi sedih sangat. Sebab apa? Sebab Nabi sayang dekat bumi Mekah Al-Mukarramah. Sebab tu macam kita pun sama. Duduk di Bintulu ni kena sayang Bintulu. Kena boleh sampai tahap menangis. Tadi doa tak nangis kita. "Ya Allah, jagalah Bintulu." Tak nangis. Patut kita kena menangis. "Ya Allah, jagalah Bintulu." Sebab sayang. Nangis tak boleh dibuat-buat. Dia mesti kena mai daripada perasaan ujung hati. Macam Nabi. Bukan sekali. Itu baru satu. Ketika betul-betul berlaku peristiwa hijratul Rasul, kan? Betul hijratul Rasul, Nabi nak keluar daripada bumi Mekah. Dah bersiap malam tu, Allah hantar malaikat Jibril. Ini YB, Ustaz, saya minta izin saya ringkaskan cerita. Sebab bukan cerita hijrah kan. Saya nak cerita yang Nabi sayang tu. Malaikat Jibril mai, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, malam ini keluar berhijrah." Jadi Nabi pun siap dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi pun baca, "Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa'aghshaynahum la yubsirun." Itu Wabi dengar suara orang-orang Bintulu tu. Hafal dia Quran tu, subhanallah. Nabi lemparkan pasyak macam tu isyarat, maka tidur. Semua orang yang jaga tu bukan tidur. Bukan macam tu. Itu kalau Nabi baca kat kita Bintulu tidur macam tu. Ni orang-orang yang nak bunuh Nabi ni, Nabi buat macam tu, dia tak tidur, dia berjaga tapi dia tak nampak. Dia khayal macam tu. Nabi dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah
keluar daripada rumah, Nabi pergi mana? Nabi pergi ke rumah Ummu Hani, cousin Nabi perempuan Ummu Hani. Nabi berdiri di, saya minta izin berdiri. Nabi berdiri di depan rumah Ummu Hani. Nabi tengok Kaabah. Apa Nabi cakap? Nabi kata, Kaabah, I love you. Saya sayang kamu Kaabah. Saya sayang kamu Mekah. Nabi cakap macam tu. Nangis dia. Kalaulah penduduk tak halau saya keluar, saya tak akan keluar daripada bumi Mekah. Itu. Nabi kan ajak kita cinta Allah, betul Nabi yang ajak kita, ya rahamkallah. Nabi yang ajak kita untuk cintakan Nabi sendiri, betul? Nabi juga ajar kita supaya jangan cintakan dunia, betul? Tapi Nabi yang sama menangis ketika ingin meninggalkan bumi dia. Sebab itu kita kena sayang bumi Bintulu. Kena sayang. Sayang tu sampai tahap boleh menangis bila teringat dekat bumi Bintulu. Tu. Nabi menangis. Mekah, saya sayang kamu Mekah. Kalau orang-orang penduduk tempat tak halau saya tak akan keluar tinggal kamu. Sampai macam tu Nabi cakap. Kemudian Nabi kan duduk di gua kan. Tak apa, jangan takut awang. Nanti baca doa lain, nangis lagi sekali ya. InsyaAllah lagi insyaAllah. Lepas tu dua kali dah tu Nabi nangis. Yang ketiga, kan malam tu Nabi tidur dekat Jabal Sur. Jabal Sur. 3 hari Nabi turun, Nabi bergerak sampai dekat satu tempat nama Juhaifah. Ada Juhfah, aywa, Juhfah. Di antara Mekah, ni jalan dia macam ni. Kalau sini Mekah, sini Madinah. Jalan tengah ni dia memisahkan antara nak pergi Mekah atau Madinah. Kalau ke kiri kita pergi Madinah, kalau ke kanan kita pergi Mekah. Nama tempat dia Juhfah. Nabi sampai di Juhfah, ada kawasan tembok, ada kawasan macam teduh. Habis bateri. Tak apa, bagi habis boleh berhenti cepat. Kita ni sampai pukul berapa malam? Ada jam tak? Oi, tak ada jam ni, bahaya ni. Kita sampai pukul berapa Ustaz? Betul? Cubalah, cuba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saja saya nak bagi tahu. Tadi kita mula duduk sini, qasidah mula baca daripada pukul 6.50 tadi. Betul? Habis sembahyang maghrib 6.50, betul? Kita semua duduk sini pukul 7. Lepas tu Tuan Pengurusi bagi ucapan, betul? Tuan Pengurusi pukul 7 tadi kan? 7.5 minit macam tu. Saya nak bagi tahu saja, sekarang dah dekat pukul 8. Maknanya semua dah duduk sejam dah tau. Lama tu sejam tu. Kematu punggung. Allahumma salli ala Sayyidina. Mana tadi kita berhenti? Juhfah. Uish, dengar tuan-tuan ya. Subhanallah. Jadi Nabi daripada Mekah, Nabi berjalan sampai ke Juhfah. Di Juhfah tu ada satu tempat untuk berehat. Nabi duduk. Apa Nabi buat? Maaf. Apa Nabi buat masa di Juhfah? Nabi termenung. Nabi menangis. Seorang-seorang Nabi dengan Saidina Abu Bakar lagi lah takut nak kacau Nabi. Nabi menangis. Menangis. Nabi kan orang yang paling kuat. Nabi kan orang yang paling hebat. Nabi kan orang yang pegang senjata ni, pedang. Dia tak akan sahabat lain menyentuh musuh dalam perang melainkan Nabi sentuh musuh terlebih dahulu. Gagah. Tapi Allah bila cerita pasal bumi Mekah ni, tanah air sini, Nabi duduk termenung dekat Juhfah. Malaikat Jibril mai. Malaikat Jibril tanya, Muhammad, kamu sedih ke? Nabi hangguk. Nabi tak cakap sebab terlalu sedih. Nabi hangguk je. Kamu teringat dekat Mekah ke? Nabi hangguk. Nangis Nabi. Tu. Begitu Nabi yang ajar kita cintakan Allah, cintakan dirinya, cintakan hari akhirat. Jangan sayang dunia sangat.
tapi Nabi inilah yang menangis bila mengenangkan tanah air dia. Macam mana Allah mengeringkan air mata Nabi? Allah bagi tahu dekat malaikat Jibril, bagi tahu dekat Nabi Muhammad, kamu pasti akan patah balik membuka kota Mekah dengan gilang gemilang. Masa tu baru Nabi seronok sangat sebab Nabi akan patah balik ke Mekah. Baru Nabi sambung perjalanan Nabi ke bumi Madinah. Maka sebab itu Nabi berpesan pada kita, apa dia? Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air sebahagian daripada iman. Malam ni kalau kita berhimpun untuk semata-mata meraihkan sambut ke Hari Malaysia di Bintulu, sayang Bintulu, ni membuktikan sebahagian iman kita ada pada malam ni. Alhamdulillah. Hei, bukan calang-calang. Sayang tanah air ni bukan. Malaysia, nak dapat negara Malaysia ni, dia melibatkan air mata orang perempuan dan darah serta keringat orang-orang lelaki. Berapa banyak nyawa yang terkorban untuk mendapatkan negara Malaysia. Semalam saya ada cerita, hari ini saya cerita sikit. Hebatnya ulama-ulama negara kita. Mereka memastikan walaupun 400 tahun Malaysia dijajah, tetapi masih kekal berpegang dengan agama Islam. Bukan kekal, bertambah. Dulu nak dapat pelajar tahfiz, kalau Institut Tahfiz Bintulu 12 orang, sekarang 200 orang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu semua kerja ulama siang malam, jabatan agama siang malam, ustaz-ustaz siang malam, untuk bagi tahu jaga. Sebab itu saya minta izin sikit nak baca beberapa nota penting yang saya harap semua orang dengar, hafal Di negara kita, salah satu tanda nak memastikan negara kita berpegang teguh dengan sayang Malaysia adalah berpegang teguh dengan agama. Dan negara kita, mazhab di negara kita adalah mazhab Asy-Syafi'i. Jadi saya minta izin, Ustaz, semua asatizah yang ada, saya bagi tahu secara umum Negara kita akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah. Fiqahnya adalah mazhab Imam Syafi'i, akhlaknya adalah Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebab itu dalam kitab-kitab semua rojokan mesti akan diceritakan tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini orang yang hebat. Hebat tak hebat dia, zaman sekarang kita tak pernah jumpa Imam Al-Ghazali, tapi ada setengah orang menghina Imam Al-Ghazali. Sedangkan waktu hidup Imam Al-Ghazali penuh dengan fitnah. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ini saya sengaja sebut supaya semua orang dengar. Ini nama-nama ajaran yang sesat yang diputuskan di negara kita. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Tak cukup dengan itu, ada Khawarij lagi yang ada. Semua ni berhujah dengan Imam Al-Ghazali seorang sahaja. Dia jawab semua persoalan itu dengan tuntas, sehingga kan di zaman hidup dia ulama-ulama muktabar menggelarkan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Sebab itu kita berakhlak dengan akhlak yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Sebab itu kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebab apa? Imam Syafi'i ini hebatnya. Saja nak tanya. Tengok elok. Imam mazhab ada 4. Pertama, nama Imam Abu Hanifah, mazhabnya mazhab Hanafi. Okey. Imam yang kedua lahir tahun 60. Ni 50 Hijrah, ni 60 Hijrah, iaitu Imam Darul Hijrah, namanya Imam Malik bin Anas. Mazhabnya mazhab Maliki. Ni saya sengaja sebut ni bagi semua orang biasa dengar ni, orang Bintulu. Imam yang ketiga lahir pada tahun 150 Hijrah, namanya Muhammad bin Idris, tapi mazhabnya disebut Asy-Syafi'i. Tu soalan saya nak tanya tu. Kenapa imam-imam lain nama mazhabnya ikut nama dia?
kenapa nama Imam Syafi'i lain tapi mazhabnya nama lain? Saya nak tanya soalan tu. Tengok yang ketiga. Yang keempat, namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ini. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya mazhab Hanbali. So semua imam tiga tadi mazhabnya sama macam nama mereka. Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik mazhab Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal nama ayah dia Hanbali. Kenapa Imam Syafi'i Muhammad bin Idris tapi mazhabnya disebut Asy-Syafi'i? Soalan, siapa Syafi'i ni? Mazhab dia kita pegang ni. Kenapa teguh sangat ni? Tengok. Asy-Syafi'i adalah datuk Imam Syafi'i yang ketiga. Tengok. Muhammad nama Imam Syafi'i, bin Idris ayahnya Imam Syafi'i, datuk dia yang first, grandfather dia Abbas, dia punya great grandfather dia nama Uthman, nama great great grandfather dia Syafi'i. So nama Imam Syafi'i penuh apa dia? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Sekali lagi saya sebut, hafal. Saya tanya balik ni. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Okey. Apa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Masya-Allah. YB, tu suara orang bin dulu tu. Hafalan pun kuat macam Imam Syafi'i. La ilaha illallah. Dia kata saat lagi turun tangan lupa. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, anak-anak semua yang saya kasih, div-div yang saya muliakan, YB dan juga Ustaz. Kenapa mazhab yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Idris disebut dengan nama Tok Wan dia yang ketiga Asy-Syafi'i? Sekadar nak bagi tahu. Asy-Syafi'i, Tok Wan Imam Syafi'i itu, Asy-Syafi'i adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Nak sebut kata mazhab yang kita pegang ni, yang dinisbahkan kepada datuk Imam Syafi'i, seolah-olah selari dan sejajar dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukti dia, tengok. Ni untung ni anak-anak ni ada orang cerita macam ni. Masa kita muda-muda dulu tak ada orang cerita benda ni. Bukti dia, mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah mazhab yang dipegang oleh ulama-ulama ahlul hadis. Sebab itu tak boleh kata Imam Syafi'i tak pandai hadis. Sebab itu tak boleh kata Imam Syafi'i ini tak reti hadis. Kenapa? Majoriti ulama besar dalam ilmu hadis bermazhab Syafi'i. Saya bacakan senarainya satu persatu yang saya kumpul untuk anak-anak dan tuan-tuan sekalian. Siapa yang pertama? Kita bila baca Quran, nombor satu, rujukan kita hadis nombor dua. Hadis ni apa ranking yang pertama? Nombor satu, hadis. Tak saja nak tanya dulu anak-anak. Apa hadis ranking pertama? Siapa? Hadis siapa? Imam Al-Bukhari. Siapa Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Bukhari Asy-Syafi'i. Saja anak abang. Kut-kut semua orang tak tahu. Sebab tu jangan pandang rendah pada Imam Syafi'i. Sebab tu kita berbangga pegang mazhab Imam Syafi'i. Amal elok-elok, saat lagi bila semayang, rukuk elok-elok, duduk tahiyat akhir, duduk elok-elok. Sebab ni bukan calang-calang mazhab. Semua ulama hadis yang hafal ratusan. Imam Al-Bukhari yang kita kata sahih tu, berapa banyak hadis Imam Bukhari hafal? Imam Bukhari hafal 600,000 hadis. Orang yang menghafal 600,000 hadis berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Abu Dawud. Yang ketiga, Imam An-Nasa'i. Ni semua imam-imam Sunan Sittah. Luar biasa. Yang ketiga, Imam Ad-Darimi. Yang keempat, Imam Ibnu Khuzaimah. Semua ni ulama hadis ni. Yang seterusnya,
Ibnu Munzir. Seterusnya Ibnu Hibban. Kalau kita tengok TV kan, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nih, mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Seterusnya, nama yang masyhur, Imam Daruqutni Asy-Syafi'i. Lagi Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i. Salah seorang ulama hebat dalam tafsir dan juga hadis, Imam Ibnu Asakir, seorang mazhab Syafi'i. Luar biasa lagi, Imam An-Nawawi, kemudian Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam As-Suyuti, kemudian Imam siapa? Zainuddin Al-Iraqi dan Waliyuddin Al-Iraqi. Semua ni nama ulama-ulama hadis masyhur di seluruh dunia. Kitab mereka dirujuk oleh semua orang dan mereka berpegang dengan mazhab siapa? Sebab itu kena pegang betul-betul. Khamis malam Jumaat hidupkan betul-betul. Imam Syafi'i kata apa? Telah sampai kepada kami 5 malam mustajab doa. Malam yang kedua malam hari raya Aidil Adha, malam ketiga malam hari raya Aidil Fitri, malam keempat malam awal bulan Rejab, malam yang kelima malam nisfu Sya'ban. Apa malam yang pertama kata Imam Syafi'i? Malam Jumaat. Bila? Malam ni. Semoga Allah memperkenankan semua doa kita. Amin. Hah? Lagi 10 minit. Lagi 15 minit. 8.30. Habis Last. Tajuk hari ini. Baru masuk tajuk. Allah. Wahai tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian, penduduk Bintulu yang dikasihi YB, asatizah, Tuan GM dan semua hadif terhormat yang saya muliakan, sahabat saya Imam Muda Megat yang turut bersama dengan kita pada malam ini, dan semua orang-orang soleh yang ada. Hari ini kita telah menjadi saksi bahawa perkara yang Nabi paling takut, bukan paling takut, antara yang Nabi takut jadi kepada kita, dah jadi. Iaitu wujudnya orang-orang yang diberikan gelaran kepada mereka, iaitu, dengan elok-elok, nama kumpulan ini Ruwaibidah. Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah ni? Apa ciri-ciri dia? Nabi ada apa ciri-ciri dia? Saya akan cerita. Sebelum tu, izinkan saya baca beberapa fakta. 13 Mei 2019, ada seorang ibu main handphone, ghalib dengan media sosial. Dia berjalan dengan anak dia. Ghalib kan, bila kita main handphone kan, tangan ni pegang anak, tapi sekali lagi kan nak tulis mesej tu, lepas tangan anak, pegang handphone. Anak dia terlari ke tepi jalan, lori gilis anak dia, mati anak dia. Jawapannya kenapa? Kerana dia ghalib dengan media sosial. 28 Mac 2019, seorang perempuan nak selfie lain daripada orang lain. Dia nak selfie dekat landasan kereta api. Masa kereta api mai, dia nak selfie supaya kawan-kawan tengok. Oh, berani, supaya like dia jadi banyak. Puyo, terror. Elok dia nak selfie saja, dia ingat kereta api ni macam mana? Dia ingat kereta api ni bicycle. Kereta api lalu tepi dia, berangin tu laju, terbawa dia ke tepi. Dia jatuh, terguling masuk bawah landasan. Zam, kereta api naik atas dia. Selesai. Berkecai badan dia. 29 Mac 28 Mac 2019. Satu lagi, ada seorang mak tengah main game. Seorang mak main game. Game dia game yang bela binatang tu. Ada anak tak mau bela, nak bela binatang pula. Salah.
Dia bela binatang. Masa dia bela binatang, kan kalau kita bela binatang tu kan, ada waktu kita kena bagi dia makan, betul? Ada waktu kena bagi dia makan. Zaman saya dulu, nama game macam tu, nama dia Digimon. Ada sempat Digimon? Ada sempat. Digimon. Tu zaman saya tu, zaman Digimon. Saya sempat ada sekok Digimon. Rezeki saya masa saya beli itu, saya dapat Digimon yang keluar api. Rasanya Agumon kot nama dia. Agumon. Maafkan saya YB, bermain-main pula saya. Tapi tu betul lah tu, saya ada gantung kat poket. Saat lagi duduk jalan-jalan, dia lapar, kena bagi dia makan. Bagi dia makan. Mak ni, dia bela binatang dalam handphone dia tu. Dia tengah emergency nak bagi binatang dia tu makan, sebab kalau tidak mati. Tengah dia buat macam tu, anak dia menangis. Itu apa yang main game. Melawak. Jadi baby kan menangis, baby dia menangis. Mungkin lapar ke apa, saya pun tak tahulah. Sebab kita baca surat khabar, dia cerita macam tu je. Dia baby dia nangis. Yang mak dia duk main handphone tu, duk bagi makan. Tengah nak buka apps tu nak bagi makan, masa kena dekat binatang tu, dia nak tekan supaya bagi makan. Masa dia nak tekan tu, anak dia tendang handphone dia. Boom, tendang. Handphone dia terpelanting. Jatuh. Apps tu terpadam, handphone terpadam, tak dan. Dia on balik, binatang yang dia bela tu mati. Apa dia buat? Dia cekik anak dia sampai mati. Ini bukan saya cakap bohong ni. Ni benar betul. Peristiwa masuk dalam surat khabar. Saya research cari sebab nak cerita kat tuan-tuan. Itu tak kira lagi berapa ramai isteri dan suami yang main handphone, game. Kalau perempuan mungkin main Candy Crush. Mungkin yang lelaki mungkin main PUBG ke tu. Apa yang baru Mobile Legend. Dah, itu lama. Ada satu lagi macam Mobile Legend. Apa nama dia? Apa dia? Wild Rift. Nampak macam saya pula yang larang. Dia Ghalid main tu, makan minum terabai, bergaduh suami isteri tu banyak tu. Tu saya tak ceritalah kat tuan-tuan, tak payah yang tu. Saya cuma cerita yang tu. Boleh saya sambung lagi? Ada 2 peristiwa lagi. Boleh? Mohon izin YB, mohon izin. Ada 1 2 3. 2 peristiwa ni diceritakan oleh ni. Ingat tak? Ada seorang di negara kita, Abang Effendi. Dia penganalisis crime dekat negara kita. Abang Effendi, rambut pajak-pajak tu kan? Ada seorang. Dia yang cerita dalam TV. Saya tengok, saya hafal, saya tulis ni. Saya ingat sampai hari ni peristiwa tu. Apa dia? Dia kata, ada satu budak perempuan. Ni saya pesan kakak, please jaga diri elok-elok. Budak perempuan ni, dia duduk dekat rumah dia. Dia selfie kat kerusi. Saat lagi dia pergi kat dapur, nak buat Milo je. Tangkap. Saat lagi dia pergi duduk kat bilik tidur dia. Nak tidur. Tidur pun tengok gambar juga. Saat lagi dia pergi duduk kat ruang tamu. Saat lagi dia jumpa dengan kakak dia. Kakak saya nak pergi Starbucks. Saat lagi dia pergi kat orang gaji dia. Saat lagi dia duduk dengan dia punya driver dia. Dia anak orang kaya. Ni Abang Effendi tu cerita. Dia tangkap gambar. Tangkap gambar. Semua. Lepas tu sekali dia abang lah kat orang. Hari ni saya di rumah seorang. Hari ni saya ni. Suatu hari. Datang orang picit loceng. Ting. Rumah dia. Jadi, dia buka pintu. Orang tu kat pagar. Dia kat rumah. Dia buka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya diminta oleh driver nama sekian-sekian untuk tolong ambil kakak balik dari sekolah. Orang ni orang jahat, tapi dia boleh sebut nama driver betul. Sebab apa? Budak ni duk letak dalam Facebook dia, duk letak dalam Instagram dia.
Lepas tu budak tu kata, macam mana, siapa bagi tahu? Tadi saya dapat panggilan daripada pembantu rumah, dia boleh sebut nama betul. Budak ni dah kalau sebut nama driver betul, nama sekolah kakak dia betul, nama pembantu rumah betul, takkan dia tak percaya. Dia pun buka pintu, dia masuk, minta kunci kereta besar. Saya tak ingat masa tu Velfire ke Alphard, saya tahu. Dia masuk, sebab masa tu Abang Fendi tu dia cerita kereta mewah aja, kereta besar. Dia masuk, lepas tu dia bagi tahu kat budak ni, jomlah kita pergi ambil kakak sekali, sekejap lagi kita boleh singgah Starbucks minum. Sebut tempat minum yang betul. Budak tu nak masuk, hilang. Sampailah ketika Abang Fendi cerita tu, dia kata masih tidak jumpa lagi budak tu. Yang seterusnya cerita, satu posting saja. Tadi budak tu tak apalah dalam rumah, ruang tamu. Ini satu saja posting dia. Dia duduk sebelah nenek dia duduk wheelchair. Dia duduk sini, dia selfie dengan nenek dia, wheelchair. Saya dengan nenek saya, I love you nenek. Suatu hari, picit loceng. Ting ting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami daripada pejabat kesihatan buat perkhidmatan untuk tukarkan wheelchair lama dengan wheelchair baru. Dah kalau tahu kata nenek pakai wheelchair kan, rumah ni ada satu wheelchair kan? Ya, kalau dah tahu nenek duduk wheelchair, sebut pula nenek, bukan sebut nama orang lain. Maksudnya sebut benda betul. Budak tu takkan tak percaya. Dia dengan nenek dia ada di rumah masa tu. Tak apa, letakkan wheelchair situ. Tak apa, kami nak ganti, nak ambil wheelchair yang lama. Buka pintu, samun mereka semua, satu rumah habis kena samun. Sebab apa? Satu posting saja. Sebab itu saya bagi tahu, tengok elok-elok, saya baca nombor tahun 2022, kajian yang dibuat 1 minit 60 saat sebanyak 694,000 video di TikTok ditonton. 1 minit dia 694,000. Sebab tu kalau satu video viral, habis. Dalam masa seminit sebanyak 3.470.000 video YouTube ditonton. Ni anak-anak kecil tekan Cocomelon. Sebanyak 210 juta email dihantar dalam masa 1 minit. Dan sebanyak 4.2 juta tajuk search dekat Google. Jadi saja apa-apa kat Bintulu, orang tulis je Bintulu, semua orang akan search macam-macam. Sebab apa? Hanya seminit 4.2 juta benda boleh cari. Dan yang terakhir, ini orang beli online. Dalam masa 1 minit sebanyak RM 1.28 juta transaction berlaku duit. Banyak tu. Allahu Akbar. Beli Shopee. Saya duduk saat-saat handphone bunyi Shopee. Shopee. Allah. Ya Allah, ya Allah. Apa yang saya boleh kata? Semua tengok saya baca satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tadi saya sebut nama Imam Ahmad tadi, ulama. Hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah. YB, saya mohon izin baca dalam bahasa Arab dulu, lepas tu saya terjemah ya. 5 minit lagi. Okey, 5 minit lagi habis masa ya. 10 minit, 5 minit lagi insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khudda'at, akan sampai satu masa kepada umat saya, masa yang penuh dengan tipu daya. Nabi sebut, bukan saya baca hadis sebiji-sebiji. Penuh dengan tipu daya. Ya. Apa yang berlaku yang kata tipu daya?
yusaddaqu fihal kazibu. Mereka membenarkan orang-orang yang bohong. Ya, dalam TikTok tu kan semuanya orang berlakon saja. Berlakon saja, semua dalam TikTok tu berlakon. Hanya ceramah aja yang betul. Dalam TikTok tu ceramah aja yang betul, yang lain semua berlakon. Semata-mata semua nak dapatkan like apa semua tu. Tapi kita tengok lakonan tu macam ibu-ibu. Tengok ada orang tunjuk video suami dia pegang tangan isteri dia jalan macam tu. Isteri kata, Allah sweetnya. Kenapa abang tak macam tu? Lah, percaya juga tu bohong. Macam mana satu orang pegang tangan isteri berjalan-jalan ada kameraman dekat situ? Macam mana boleh percaya? Kan dalam kereta kan? Duduk kan suami isteri, seronoknya jalan kereta bawa lagu tu. Siapa orang ketiga kameraman tu? Mesti ada orang ketiga untuk ambil kameraman. Biasa yang ketiga ni syaitannya. Tapi kita percaya. Atau Nabi kata, waktu yang penuh tipu daya, iaitu yang membenarkan benda-benda yang bohong. Wa yukadzabu fiha sadiqu, dan membohongkan benda-benda yang betul. Allah, hak ni susah ni. Kalau percaya benda bohong, benda baik tu tak apalah, mengeratkan hubungan silaturahim suami isteri, okeylah. Tapi kalau menipukan, menafikan benda yang betul, kita kata jangan, Imam Syafi'i ini orang alim, orang soleh. Ini ustaz ni penipu. La ilaha illallah. Negara kita aman, jaga, jangan bergaduh. Bohong negara kita. La ilaha illallah. Wa yu'tamanu fihal khainu, dan mereka mempercayai orang-orang yang khianat. Yang ni saya doa, ya Allah, jauhkan Bintulu daripada orang-orang yang khianat. Amin. Kesian anak-anak pergi ke sekolah-sekolah yang ada pengkhianat-pengkhianat. Diajarkan anak-anak ilmu-ilmu yang tak betul. Anak-anak yang tak tahu apa ni keluar-keluar, akhirnya menjadi orang yang binasa. Kata pepatah orang tua-tua, berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki, berguru ke padang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Wa yukhawwanu fihal amin, dan mereka mendustakan atau mengkhianati orang-orang yang amanah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini yang last sambungan dia. Lepas habis saya baca ni, habislah majlis kita ya. Maafkan saya lagi malam nak tengok bunga api. Saya dah bagi tahu Ustaz Megat dah. Malam ni kita jangan balik lagi. Oh, bunga api esok bukan malam ni. Lah. Baliklah malam ni. Wa yantiqu, sambungan hadis tadi. Tak habis lagi. Wa yantiqu, maka akan yantiqu. Yantiqu ni dia macam ni. Yantiqu ni tiba-tiba ada macam tu. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Kan perkataan ruwaibidah ni dalam hadis Nabi tak pernah dengar. Ni satu hadis yang sebut ruwaibidah. Jadi sahabat tak pernah dengar. Para sahabat tanya, "Wa ma ruwaibidatu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tu ruwaibidah? Tak pernah dengar. Ni Nabi sebut. YB maafkan saya guna sebab Nabi sebut macam kasar perkataannya. Saya mohon izin ya. Nabi kata, qala, kata Nabi, ruwaibidah huwa, ruwaibidah ni siapa? Ar-rajulu, orang. Mana bukan robot, bukan syaitan, bukan jin. Orang. Ar-rajulu tafahu, satu orang lelaki yang bodoh. Nabi sebut. Jadi saya tak boleh guna perkataan lain. Nabi yang sebut. Takkan saya nak kata orang lelaki yang kurang siuman. Saya berdusta lah. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata lelaki yang bodoh, yatakallamu fi amril ammati, dia nak bercakap dengan semua tajuk isu. Apa saja semua dia nak komen. Apa saja semua benda dia nak tulis. Apa saja benda semua dia nak cerita. Apa saja semua benda dia nak buat. Nabi habang
akan keluar waktu zaman tipu daya. Apa zaman tipu daya? Mereka membenarkan orang yang menipu, menipu orang yang membenarkan, mengamanahkan kepada orang yang khianat, dan mengkhianati orang yang amanah. Ketika waktu kucar kacir, tak tahu mana betul mana salah, mana betul mana tak tahu, tiba-tiba keluar satu golongan, nama dia Ruwaibidah. Dia akan buat apa? Mereka orang yang bodoh, kata Nabi. Tak ada apa ilmu pun, tapi semua benda dia nak bercakap, semua benda dia nak menulis, semua benda dia nak hina, semua ulama dia nak mengata, semua pemimpin dia nak tuduh. Oleh itu saya pesan kepada semua, tolong jaga diri, jangan terpengaruh. Nabi dah habang, orang itu orang bodoh, jangan percaya. Saja nak sebut. Mohon izin YB sekali lagi ya. Mana ada orang yang lebih bodoh daripada orang bodoh, melainkan orang yang mempercayai orang bodoh. Betul? Dia ni orang bodoh. Kita cerdik, tapi kita percaya dia. Bodoh lagi kita lagi dia. Tu jangan. Sebab itu Nabi sayang umat dia tak? Sayang. Nabi sayang kita. Tuan-tuan tak boleh bayang macam mana Nabi sayang. Tak boleh, mulut ni tak boleh cerita. Saya kalau cerita tu sayu, saya sedih bila cerita Nabi sayang kita tahap macam mana. Suatu hari, ini penutup. Ini penutup. Ada bunga api ke tak ada pun tutup juga. Suatu hari Nabi duduk di unggun api dengan para sahabat. Nabi kan zaman Nabi mana ada lampu macam kita, pakai kayu api ya. Itu bila pakai macam tu macam biasalah. Lampu pun ada juga. Tu binatang tu kalau saya panggil kelkatu. Sini panggil? Saya kalau kelip-kelip tu cantik. Yang pungkuk dia ada cahaya. Tak ni kelkatu tu yang kelip-kelip juga sini panggil. Kelkatu juga. Macam ada usaha nak bohong saya je ni. Seram juga ni. Ni adalah binatang yang main kat lampu tu. Itulah dia, nama apa pun tak kisahlah. Jadi masa Nabi menyalakan unggun api, kelkatu ni dia terbang. Bila dia terbang kan panas. Jangan kata kelkatu, jangan kata unggun api. Lilin, kalau kita letak tangan macam ni pun panas dah, betul? Tu lilin. Kalau unggun api duduk dekat macam ni pun panas dah. Kelkatu kan kecil, macam mana lah dia nak tahan panas? Dia terbang sikit, bom, terbakar mati dia. Nabi buat macam ni. Sambil Nabi buat, Nabi kata apa dekat para sahabat? Tuan-tuan dengar Nabi kata, saya dengan umat saya ni umpama lelaki yang duduk di unggun api. Nabi kata, saya duduk di unggun api. Bila kelkatu terbang, saya halang dia daripada jatuh dalam api. Macam itulah saya dengan semua orang, kata Nabi. Umat saya nak jatuh dalam api neraka, Nabi kata, saya pegang hujung baju dia bagi dia tak jatuh. Dia nak buat perangai juga, nak jatuh dalam unggun api neraka. Nabi tarik baju kita tak bagi jatuh. Sambungannya Nabi kata apa? Tapi sayang, ada di kalangan umat saya menepis tangan saya untuk terjun masuk dalam api neraka. Siapa mereka? Orang yang tak mau ikut apa yang diajar oleh ajaran Islam dan sunnah Nabi. Semoga Allah memelihara kita malam ini dan jadikan kita orang yang cintakan sunnah Nabi dan beramal dengan sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Supaya, doa satu lagi, supaya jangan kita jadi di kalangan mereka yang menepis tangan Nabi untuk terjun api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jangan jadi. Oleh itu, semoga Allah pelihara tuan-tuan dan tempatkan tuan-tuan dengan orang-orang sebaik-baik kedudukan dan tempat. Allah pelihara negara kita dan Bintulu supaya jadi tempat yang aman, damai, bahagia dan melahirkan banyak para ulama
ulama, umara, pemimpin dan pendakwah-pendakwah yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ampun maaf daripada saya YB, asatizah-asatizah yang ada, dhif-dhif terhormat, pemimpin-pemimpin masyarakat. Ampun maaf daripada saya atas salah silap, kurang daripada saya yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.